dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fama nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi ajnanana wasri' bihi afhamana wa qawwi bihi azamana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat lagi bersama pagi ini untuk meneruskan perkongsian kita dalam usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga kita boleh menterjemahkan kalimah-kalimah, memberikan penerangan yang secukupnya, dan kemudian kita menterjemahkan ayat itu supaya isi kandungan ayat itu kita jadikan panduan, ya, iaitu firman Allah adalah arahan daripada Allah, saranan daripada Allah. Kadang-kadang kita jumpa bentuk larangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi penting untuk kita memahami apabila kita membaca, ya. Jangan sekali-sekala kita membaca Al-Quran tu tidak kita fahami, ya. Kita sebagai seorang yang berpelajaran, ya, orang kata yang berpelajaran, ya. Kalau kita fikirkan balik memang tak logik, ya, membaca tak faham. Itulah apa yang kita cuba nak kongsikan, ya. Saya dapati saya dulu pun macam tu juga, ya. Baca Quran tak faham, ya. Saya diajarkan tajwid, tetapi bila saya baca ayat tak faham. Baca satu surah tak faham, ya. Kalimah pun tak faham, belum lagi ayat, ya. Jadi kita mengambil perubahan dalam pendekatan kita kepada Al-Quran. Kita mahu meletakkan satu sasaran kita. Satu hari nanti saya baca ayat Quran tu, saya boleh kenal setiap kalimah. Saya mahu boleh mengupaskannya, boleh menterjemahkannya, boleh membahaskannya, boleh berkongsikannya dengan kawan-kawan, sehinggalah saya boleh memahami isi kandungan dan menjadikan dia panduan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak perlakuan kita lakukan setiap hari, ya. Persoalannya daripada perlakuan-perlakuan yang kita lakukan tu, adakah kita tahu dia selaras tak dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau kita tak dapat connection tu, maknanya ada something wrong lah, kata, ya. Ada missing link. Sedangkan Allah kata setiap sesuatu yang engkau lakukan tu pastikan dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kita tak tahu pun, ya, sama ada dia berlandas ke tidak. Kerana kita dijauhkan daripada pemahaman Al-Quran dulu, ya. Kita dianjurkan untuk membaca, menyebutnya dengan baik, ya, dan setengah daripada kita ada yang bertaranum membaca dengan begitu baik lagunya, tetapi tak faham. Itu yang bagi saya itu satu pendekatan yang perlu diperbaiki, ya. Kalau untuk mula-mula dulu tak apalah, ya, kita 4 tahun 5 tahun dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita dah 10 tahun 15 tahun, ya, ada setengah daripada kita ni dah 20 tahun lebih, ya, dengan Al-Quran, masih lagi bertajwid dan masih lagi bertaranum tanpa faham, so tak betul, ya. Betul, kita perlu perbetulkan, ambil tindakan supaya tuan-tuan mengenal setiap kalimah. Yang kita telah pun berkongsikan beberapa kalimah di dalam contoh-contoh ayat yang kita kongsikan bersama di pagi hari ini, daripada ayat yang ke-8, ya. Tengah-tengah ada yang mengikuti mula daripada 8, ya. Yang awal-awal dulu kita buat bukan secara digital, kita buat secara manual. Kita mulakan daripada ayat pertama Al-Baqarah, ya. Jadi bagi tuan-tuan yang mengikuti secara digital ni, kita mulakan daripada ayat yang ke-8 dulu, ya. Jadi sekarang kita memasuki ayat yang ke-13. Jadi saya kongsikan skrin seperti biasa.
Dan kita terus kepada digital Al-Quran, tafsir dan perkata ni, ya, yang warna hijau ni, tuan-tuan terus pergi kepada ayat ke-13, iaitu bermula dengan wa idza qila lahum. Jadi kita telah pun mengupaskan hari Isnin dengan hari Selasa. Hari ini hari Selasa, hari Isnin lah, ya. Kita telah mengupaskan kalimah yang pertama di dalam ayat ini, iaitu wa iza, ya. Terdapat dua kalimah di situ. Satu kalimah wa, ya. Wa ni adalah kita panggil waw atifah, sebab dia nak menambah cerita sebelumnya, ya. Ya, dia nak tambah tu kita panggil waw atifah. Dia tambah dan selaraskan, ya. Jadi konteks cerita dalam ayat sebelum tu dengan konteks cerita ni yang sebelumnya 12 lah, ya. Dan konteks cerita dalam 13 ni masih lagi berkait rapat, ya. Dia nak nambahkan apa yang berlaku di dalam ayat ke-12 dan apa yang berlaku di dalam ayat ke-13 adalah berkaitan rapat. Sebab tu dipanggilkan waw atifah, ya. Dan Allah memulakan dengan apa? Dengan time adverb, ya. Iza tu bahasa Inggeris dia panggil time adverb, time, masa. Bahasa Melayu dia ialah kata yang mengaitkan dengan masa, kata kaitan masa. Itulah, ya, yang paling terbaik yang kita boleh terangkan dalam bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu tak ada, ya. Arab dia isim, zaraf, zaman. Isim, zaraf, zaman. Waw atifah dan isim, zaraf, zaman, ya. Bergabungan waw atifah dengan isim, zaraf, zaman, ya, membentuk kalimah yang pertama wa iza. Wa iza yang bererti dan apabila. So sekarang kita pergi ke kalimah yang kedua, ya. Kalimah yang kedua kita gunakan kotak juga, iaitu qila lahum, ya. Mungkin kita boleh buat dia sekali lah, ya. Dia ringkas saja tu. Kita akan bincangkan dia sekali, iaitu sebab dia bersabit dengan kalimah fi'lun madhi majhul, ya. Fi'lun madhi majhul. Qila tu majhul ialah kata kerja yang pasif. Maklum adalah kata kerja yang aktif, ya. Manakah kata kerja yang aktif kepada qila ni? Sebenarnya ialah qala, ya. Dalam kalimah, tuan tengok di atas ni, qalu ni ada komponen qala, ya, iaitu qala ni kita tambah dengan waw alif ziyadah tu, dia menjadi qalu. Maknanya qalu kalau ramai tu dia telah berkata. Dia telah berkata, itu dipanggilkan fi'il madhi yang aktif, maklum. Maklum ni aktif, maknanya mereka tu yang berkata. Tetapi apabila membentuk satu kata kerja yang pasif daripada qala, ya, dia menjadi qila. Dia menjadi qila yang bererti telah dikatakan. Telah dikatakan, ya. Itu makna kepada qila. Jadi konteks dia berbeza. Yang ni, ya, kalau qalu maknanya mereka telah berkata. Di sini telah dikatakan. Di sini terdapat fa'il dia. Apa mana dia fa'il dia? Ialah waw dan alif ziyadah ni adalah fa'il dia. Ya, fa'ilnya dinyatakan dalam kalimah maklum. Dalam kata kerja yang aktif, fa'ilnya dinyatakan, ya, iaitu mereka. Mereka telah berkata. Tetapi di dalam ayat majhul, di mana menggunakan kalimah fi'il madhi majhul, fa'ilnya tidak dinyatakan, ya. So kalau tuan-tuan tengok makna dia apa? Wa iza, dan apabila, qila lahum, dikatakan kepada mereka. Jadi tidak ada disebutkan siapa yang berkata. Itulah bezanya di antara ayat maklum dengan ayat majhul. Yang ni dipanggilkan ayat maklum. Mereka telah berkata, innama, sesungguhnya, hanyalah, nahnu, kami ni, muslihun, orang-orang yang melakukan
kebaikan. Itu ayat maklum, dipanggil ayat aktif. Active sentence. Ya. Ataupun sentence in the active mood. Itu bahasa Inggeris dah lah. Sekarang ni Allah nak menyatakan cerita ni dalam bentuk pasif, bentuk majhul. Jadi Allah kata, dan apabila dikatakan kepada mereka. Bukannya Allah kata apabila Allah berkata kepada mereka, tidak. Kalau Allah berkata kepada mereka, itu ayat maklum, ayat aktif. Tetapi Allah menggunakan the reverse mood, ya, iaitu pasif. Apabila dikatakan kepada mereka, kenapa Allah menggunakan passive mode, ya? Sebab fokus dalam ayat ni bukannya Allah. Fokus kepada dalam ayat majhul ialah objek dia. Siapa yang dikatakan tu. Itulah yang nak difokuskan. Sebab tu dia menggunakan ayat majhul, ya. Sedangkan kalau ayat maklum macam ni, qalu, mereka tu yang fokus. Mereka tu orang-orang munafik ni lah, orang munafik ini telah berkata. Jadi Allah kata mereka tu telah berkata apa? Sesungguhnya kami ni orang-orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan. Itu fokus dia kepada orang munafikin tu dalam bentuk aktif. Di sini fokusnya bukannya Allah yang aktif, ya, yang berkata tu Allah, tetapi nak fokus pada siapa yang dikatakan tu. Sebab itulah dalam ayat majhul fa'ilnya tidak dinyatakan, ya. Itulah cara kita mengenal ayat-ayat majhul. Sekarang ni cuba kita lihat qila, ya. Qila ni bagaimanakah pembentukan qila supaya kita boleh melihat, ya, yang dia sebenarnya adalah ayat adalah kalimah fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Jadi kita clearkan drawing dulu. Tuan-tuan tekan di sini. Tuan-tuan akan dapati maklumat sini, ya. Dia adalah kata kerja. Kata kerja ni adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Kemudian mana diberikan dikatakan. Di itu menunjukkan pasif lah tu. Bukannya dia yang berkata. Kalau dia maklum, qala, dia telah berkata. Tapi di sini dikatakan, inilah menunjukkan kalimah ni adalah bentuk fi'il madhi yang majhul, ya. Yang ni pasif dia. Yang ni aktif dia, qala. So bermakna qila ni asalnya daripada qaf waw lam, 3 huruf akar dia. Kemudian membentuk kata dasar qala, kemudian diterbitkan kepada qila. So bermaknanya qila ni tuan-tuan dan puan-puan adalah kata terbitan, ya. Kalau saya nak bantu tuan-tuan untuk memahami perbahasan kita, ya, di sini saya labelkan ini adalah huruf akar, ya. Huruf akar. Kemudian huruf akar membentuk kata dasar. Ini kata dasar dia. Kata dasar. Kata dasar dah ada makna, iaitu apa dia? Dia telah berkata. Itu dia, makna qala. So daripada huruf akar tu, step pertama, yang kita bangunkan 3 huruf akar dia, iaitu bangunkan kata dasar dia. Saya ambil warna hijau lah, ya, arrow ni. Okey. Kemudian daripada kata dasar tu menerbitkan, ya, menerbitkan kalimah qila. Itu proses dia. Ya, saya ambil kotak warna merah. So sekarang ni qila adalah kata terbitan, ya. Kata terbitan, saya tagkan dia. So dia adalah kata terbitan. Dan kata terbitan ni dalam bentuk apa? Fi'lun madhi ma'lum wazan 1, ya. Dia ni adalah bentuk wazan 1. Kalau kita nak masukkan fa'il dia ataupun jantina dia, muzakkar
muzakkar, dan bilangan dia ialah mufrad. Ya, mufrad. Maknanya singular, dia bukannya jamak. Ya. Okey. Ya, kemudian apa cerita dengan i'rab dia? I'rab dia untuk semua kalimah fi'il madhi, tuan-tuan, dia tidak ada i'rab, ya. Kalimah fi'il madhi tidak ada i'rab, cuma kita akan terangkan uh, biasanya dalam bahasa Arab kita gunakan bil fathati. Itu cara nak menerangkan status dia, sebab dia tak ada i'rab, dia tidak ada marfu', dia tidak ada mansub, dia tidak ada majzum, tidak seperti fi'il mudhari' dia, dan kita hanya menerangkan status dia dari aspek i'rab atau dari aspek bahasa Inggeris panggil case ending. Huruf lam ni berbaris atas, huruf terakhir itu di baris atas, itu yang dimasukkan bil fathati, ya, dengan baris atas tu merujukkan kepada huruf yang terakhir. Itu cara nak menerang. Dia tidak ada i'rab, ya, tidak ada. Kalau siapa bertanya apakah i'rab fi'il madhi, jawapan dia ialah bil fathati. Okey. So sekarang ni persoalannya macam manakah pembentukan qila, ya. Sekarang ni kita dah boleh mengenal dan menerangkannya. Kita akan sudahi dengan pembentukan kalimah, ya. Jadi tuan-tuan yang ni boleh huruf akar dia apa? Huruf akar dia asingkan, ya. Qaf, waw, lam. Jangan bukannya sambung. Kalau menyambung ni bukannya perkataan, ya. Tak ada perkataan qaf, waw, lam dalam bentuk kata akar, ya. Kalau dia membentuk kata akar, sebenarnya dia sudah menjadi kata dasar dan dibariskan. Tapi sini cuma nak mengatakan ini kata akar ni sebenarnya adalah terdiri daripada 3 huruf akar, qaf, waw, lam, iaitu kita asingkan dia, ya. Qaf, waw dan lam. Itulah 3 huruf akarnya, ya. Jadi kita mulakan pembentukan kalimah tu dengan qaf, waw, lam, ya. So yang ni kita boleh kita boleh simpan dia in case kalau kita nak guna lagi maklumat ni untuk perbincangan kita simpan dia dengan tekan print screen, masukkan dia dalam screenshot, ya. Lepas tu kita boleh clearkan labeling ni sebab kita nak teruskan dengan perbincangan seterusnya. Dia memerlukan paparan yang bersih lah, ya. So nanti kita akan mulakan dengan qaf, waw, lam, membentuk kata dasar qala, dan kita akan menggunakan acuan untuk menerbitkan qila, ya. Jadi di manakah acuan tu? Tuan-tuan kena gunakan template yang telah saya kongsi dengan tuan-tuan tu, iaitu pergi ke bahagian fi'il madhi majhul wazan 1, ya. Fi'il madhi majhul wazan 1, iaitu mana dia kotakkan dia, yang ni, ya. Inilah acuan dia. Acuan dia majhul ada 1 saja. Dia tidak macam maklum. Maklum ada 3 acuan, ya. Fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Tapi untuk majhul dia ada 1 saja, ya. Lagi senang untuk kita mengingati. Jadi nanti kita akan gunakan acuan fu'ila ni, ya, untuk membentuk kalimah qila tu. Okey. Sebelum tu saya akan kongsikan dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang dinyatakan dalam corpus.com, ya. Digital Quran yang kedua kita guna ni ialah corpusquran.com. Kita tengok qila di sini, ya. Tekan di sini, so dia akan bawa ke paparan dia. Nampak? 3 huruf akar diberikan di sini kepada kita yang membantu kita untuk mengenal, ya, membuat pembentukan kalimah tadi, iaitu qaf, waw, lam. Ni dia. Inilah 3 huruf akar dia. Qaf, waw, lam. Dan di sini pun dia kata dia adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dan perfect, passive perfect verb, maknanya majhul. Okey. Lagi apa maklumat yang kita boleh lihat sini? Kita scroll sikit kat bawah. Di bawah ni dia ada fi'il madhi mabni lil
majhul, ya. Fi'il madhi mabni lil majhul. Fi'il madhi ini mabni bermakna apa? Tulisan dia, ejaan dia tidak akan berubah, ya. Walaupun i'rabnya berubah, tapi dalam konteks fi'il madhi dia i'rab tidak berubah. Dia tidak ada i'rab. Dia kita panggilkan bil fathati lil majhul, tu maknanya bagi kalimah yang pasif, ya. Ini bahasa Inggeris dia lah, ya. Third person masculine single passive perfect verb. Apa maksud dia? Ya, iaitu third person ialah orang ketiga, ya, mana dia membabitkan sama ada dia ataupun mereka, ya. Kemudian maskulin ialah muzakkar, singular mufrad, passive perfect verb ialah fi'il madhi majhul. Okey. So daripada dua maklumat tadi sudah cukup untuk membantu kita membuat pembentukan kalimah. So kita gunakan leksi logos seperti biasa. Ya, saya harap tuan-tuan semua dah banyak praktisnya. Leksi logos ni sangat-sangat banyak membantu kita dalam kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Jadi kita typekan kalimah yang kita nak bahas di sini ialah qila. Qaf baris bawah dengan ya mad dan lam baris atas. Itu dia, ya, kalimah yang kita nak buat hari ini, qila, ya. Qila tadi kita sudah kita sudah dapat menerangkan dia, penerangan dia apa? Ialah fi'lun madhi. Kecilkan sikit. Fi'lun madhi majhul. Mim, jim, ha, waw, lam. Bukannya maklum. Kalau maklum tak boleh qila. Maklum dia adalah qala. Ya, majhul wazan 1. Ini 1 di bawah ni. Ya, lepas tu dia ada jantina dia lah muzakkar, dan bilangan dia mufrad singular. Maknanya kalau ada terlibat dengan fa'il di situ, dia melibatkan singular mufrad. Okey. Tapi tidak dinyatakan, ya, tidak dinyatakan dalam ayat itu, ya. Dan akhir sekali i'rabnya kita sebut sebagai bil fathati, ba baris bawah dengan hamzah wasal dengan lam yang sukun, fa, ta, ha, ta marbutah, ya. Bil fathati, itulah cara menerangkan kalimah qila. Sekarang ni kita buat, ya. Betul. Ghaibun kena sebut tak? Ya, betul. Okey, terima kasih, ya. Ghaibun. Kita masukkan muzakkar mufrad ghaibun. Ghain, baris alif, hamzah yang bertapak ya tu, lepas tu ba, ya, ghaibun. Kalau kita nak bariskan ni, ghain tu baris atas, hamzah tu baris bawah, ba tu dhammatain, ghaibun, ya. Tapi sebab dia ni bukannya ayat Quran, kita tak bariskanlah, ya. Kita biasanya kalau bukan ayat Quran, ba ni pun tak perlu baris, ya. Mana ba sini tak perlu, ya. Tapi kita tahu ba tu ada baris bawah lah. Bil fathati, yang ni ghaibun, yang ni mufradun, ijaz dia muzakkarun. Itu cara kita membacanya kalau kita masukkan baris, ya. So kita buat pembentukan kalimah fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun. Pembentukan kalimah kalam mim ha qila. Pembentukan kalimah qila. Kopikan dia, bawa ke sini. So kita mulakan dengan step pertama, ya.
Kalau tuan-tuan nak gunakan step pun boleh letakkan nombor 1. Ya. Itu step pertama. Step pertama, always 3 huruf akar. Tadi kita dah tengok ya, 3 huruf akar dia. Di sini tadi apa? Qaf, waw, lam. Ya, qaf, waw, lam. Jadi gunakan itu, masukkan ke dalam sini qaf, waw, lam, huruf akar. Qaf, waw, lam. Okay, labelkan dia supaya kita faham apa yang kita tengah bincangkan. Yang ni kita memasukkan 3 huruf akar. Kalau bahasa Melayu dia ha, waw, ra, waw, fa. Huruf. Kalau Arab dia harfun, dia tak ada waw. Harfun, tak ada waw sini. Dia haraf je ya. Kalau kalau apa? Kalau jamak hurufun, tak ada waw. Itu Arab dia. Hurufun. Singular dia harfun. Jadi huruf ini huruf akar. Huruf akar tidak ada makna, ya. So tidak ada perlu kita letakkan makna. Itu step yang pertama. Dan step kedua, masukkan banner kata dasar, ya, kata dasar. Ya. So apa kata dasar dia? Ialah kita gabungkan qaf waw lam ni, kemudian waw ni kena tukarkan kepada alif kerana dia huruf illah. Huruf lemah waw yang kedua dalam 3 huruf akar, kaedah dia ialah tukarkan kepada alif, ya, sebab dia huruf lemah. Dan kita gabungkan, ya, alif ni gabung dengan qaf, lam gabungkan kepada qala dan berikan baris dia. Qaf baris atas, lam baris atas. Itulah kata dasar dia, ya. So label lah. Yang ni step kedua ni ialah kata dasar. Kaf, alif, ta, dal, alif, sim, ra. Kata dasar sudah ada makna, ya. Tengok, qala masih lagi kata dasar dia dalam ini kata dasar, ya. Kata dasar tuan-tuan dan perempuan, dia tak ada pasif, ya. Semua kata dasar ialah aktif. Jadi dia mesti bentuk aktif, tetapi dia tidak ada fa'il dan tidak ada masa. Dia ada makna kepada kata kerja dia, iaitu berkata saja. Dia bukannya dia telah berkata ke, tak ada. Itu fi'il madhi. Tetapi kata dasar dia adalah punca sumber kepada fi'il madhi. So dia tidak ada pelaku dan tidak ada masa. Dia ada kata asas je, iaitu berkata. Penting untuk kita memahami, ya, konsep ni supaya kita tidak keliru, ya. Iaitu kata dasar hanya kata kerja dia saja. Daripada kata kerja berkata ni lah dia akan membina fi'il madhi, ataupun dia membina fi'il mudhari', ataupun dia membina fi'il amar, ataupun dia membina isim fa'il, ataupun dia membina isim maf'ul, isim masdar dan isim lazim dan sebagainya, ya. Ini adalah puncanya, ya. So kalau kita tengok dalam template yang saya bagi pada tuan-tuan puan tu, ya, saya dah ubahkan sikit format kata dasar tu supaya kita jangan sangka kata dasar tu untuk wazan satu saja, ya. Kata dasar ni adalah punca kepada seluruh, ya, kata terbitan punya. So mana pada kata dasar salah satu padanya fa'ala ataupun fa'ilah atau fa'ula ni dia boleh membentuk fi'il madhi maklum, dia boleh membentuk fi'il madhi majhul, dia boleh membentuk fi'il mudhari' maklum, dia boleh membentuk fi'il madhi majhul dan sebagainya, ya. Ini keseluruhan sehinggalah wazan ke-10. Jadi maknanya kata dasar ni boleh membentuk mana-mana kata terbitan dalam acuan ni. Ya, dia adalah common source dipanggil. Sumber yang sama, ya, kepada keseluruhan yang tuan-tuan tengok dalam bentuk kata terbitan ni. Itulah kata dasar. Dan dia tidak ada pelaku dan tidak ada makna. Dia hanya memberi erti kalimah yang kata kerja yang asas saja.
Okey, so balik kepada tadi. So ini makna kata dasar qala ialah berkata. Ya. Kemudian step ketiga barulah kita bentukkan kata terbitan. Ya, kata terbitan. Okey, kita gunakan jawi lah ya. Jawi 3 sini. Kita bentuk kata terbitan. Ya, untuk membentuk kata terbitan dia memerlukan acuan. Qala ni dia nak menerbitkan. Jadi inilah sumber dia. Dia memerlukan acuan untuk membentuk kata terbitan tu, dan acuan tadi kita sudah lihat apa dia? Fu'ila. Inilah acuan dia. Majhul, fi'il madhi majhul, wazan 1. So kita masukkan fu'ila ni di dalam acuan tadi. So kita letakkan di sini fu'ila. Fa baris depan, ain baris bawah, lam baris atas. Itu dia fu'ila. Jadi apa kita buat? Fa ni ganti dengan qaf, ain ganti dengan alif. Ya, saya arrowkan ya supaya tuan-tuan nampak. Mana dia arrow? Ni ya. Fa ni ya, fa acuan ni gantikan dengan qaf. Maknanya qaf akan masuk ke dalam fa. Jadilah qaf baris hadapan. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf kedua ain yang baris bawah tu apa? Kita gantikan dengan alif, sebab huruf alif mat yang dalam kata dasar tu gantikan ain maka menjadi alif baris bawah. Ya, dan akhirnya lam tu kita gantikan dengan lam. Lam ganti dengan lam samalah. Jadi dia akan menjadi lam baris atas jugalah. Jadilah dia Qu'ila. Qu'ila. Ya. Jadi kita type lah. Dah tahu apa dia punya hasil daripada acuan tu dengan menggunakan qala ni. Ialah Qu, baris depan. Alif tadi dia mengambil ain, dia berbaris bawah. Kemudian lam, lam baris atas. Ya, sebab sini lam baris atas, baris atas. Jadilah Qu'ila. Okey, padamkan kotak ni. Okey. Tetapi Doktor boleh tak, saya tak faham macam mana boleh ambil acuan fu'ila tu kan, sebab saya masih tertanya-tanya sebab baru lagi kan, jadi tak faham macam mana boleh dapat acuan fu'ila, sedangkan tu qaf tu kan baris atas kan, fa ni baris depan. Macam mana kita memilih acuan tu? Okey, apa kita buat? Kita gunakan huruf dalam kata dasar, masukkan dalam acuan ni, tetapi dia kena gunakan baris acuan ya, bukan baris dia. Qaf baris atas kan? Tetapi qaf bila digantikan fa ni, dia ambil baris dalam acuan tu. Jadilah qaf baris depan. Qaf ganti dengan fa ya. Kalau saya nak tunjukkan cara lain pun boleh. Tengok, saya gantikan dia dengan qaf. Okey, fa ni adalah huruf pertama. Huruf pertama ialah qaf. Ini adalah acuan ya. Acuan kita nak membina kalimah yang daripada qaf waw lam ni. Kita gunakan kata dasar ni, masukkan ke dalam acuan. Jadi fa ni ganti dengan qaf. Huruf pertama ialah qaf. Jadi fa ni ganti dengan huruf pertama, dia bukan fa. Huruf pertama ialah qaf. Jadi ganti dengan qaf. Lepas tu tapi dia kena ikut baris acuan baris depan. Jadi masuklah qaf baris depan. Jadilah qaf baris depan. Lepas ain apa dia? Ain ialah huruf yang kedua. Ini acuan. Ya, acuan mengikut ni lah. Jadi ain tu gantikan dengan alif. Jadi gantikanlah alif di sini. Alif tapi ain tu baris bawah. Jadi masukkan baris bawah. Lam ganti dengan lam samalah. Ya, yang ni kalau saya ganti dengan lam, ya, lam baris atas, ini baris atas, samalah. Jadi Qu'ila lah. Itulah hasil daripada qala ni masuk dalam acuan ni. Inilah hasil dia, Qu'ila. Macam kita nak buat kek kan ya. Kita ada ingredient, inilah ingredient dia. Ingredient dia masukkan dalam acuan tu. Kata kita nak buat kek apa? Kek baulu. Ya, ingredient dia tu dengan tepungnya, dengan airnya, dengan
gulanya masuk dalam acuan tu, dia keluarlah kek bahulu. Itu ibarat dia. Itulah gunanya acuan tu. Ya, jadi 3 huruf dalam kata dasar ni gantikan dalam acuan 3 huruf dalam acuan tu, keluarlah hasil dia fu'ila. Mesti gunakan acuan tu, ya. Jangan pergi guna baris kata dasar ni, tak boleh. Sebab dia ni ingredient dia. Dia kena ikut yang ni, acuan tu. Kalau di baris atas, dia kena tukarkan, jangan guna baris atas, gunakan baris hadapan. Qaf baris hadapan. Alif sini tidak ada baris, tetapi acuan dia adalah ain baris bawah. Dia gantikan ain, kena ambil baris bawah ain tu. Jadilah dia alif baris bawah. Lam dengan itu dia sama. Jadilah fu'ila. Okey, ya. Tetapi di dalam Al-Quran, alif tidak mengambil baris bawah. Sebab alif adalah alif mad. Ya. Jadi kita kena buat perubahan kepada alif tu, iaitu kita pindahkan baris kepada alif tu kepada qaf. Ya. Baris bawah kepada alif tu kena pindah. Sebab alif dalam Al-Quran tidak boleh mengambil baris. Kalau dia berbaris macam ni, kena pindahkan kepada huruf yang belakangnya, iaitu qaf. Asal qaf ni baris hadapan, jadi dia kena mengambil baris kasrah sekarang. Ya. Itu step yang seterusnya. Ya. Jadi kita pindahkan baris kasrah tu kepada qaf. Sebab alif tidak boleh mengambil baris bawah, ya, ataupun baris apa saja pun tak boleh, atas pun tak boleh, ya, depan pun tak boleh, dia mesti kosong, macam tu. Jadi kasrah tadi kena pindahkan kepada qaf. Jadi qaf ni kena tukar baris dia daripada dhammah kepada kasrah, daripada huruf alif tadi. Itulah ya, jadi perubahan, ya. So sebab ini dia membabit huruf ilah ni, dia kena membuat perubahan dalam pembentukan kalimah. Jadi sekarang ni daripada qila jadi apa? Qila, qaf yang berbaris bawah dia mengikuti alif. Ini pun tak ada juga sebab dia salah dari segi tajwid. Tajwid Al-Quran kalau qaf baris bawah dia tak boleh mengikuti alif mad. Jadi alif mad tu kena tukarkan dia. Ya, tukarkan kepada ya mad. Barulah soleh. Yang sahih. Ya. Qaf baris bawah tidak boleh mengikuti alif mad. So yang alif mad kena tukar kepada ya. Mana ya? Ambil ini. Jadilah kalimah qila. Itulah bagaimana berlakunya pembentukan qila yang kita tengok dalam Al-Quran tu. Dia asalnya ialah 3 huruf akar qaf waw lam, membentuk kata dasar qala, kemudian dia mengambil acuan fu'ila. Fu'ila tu mana kita dapat daripada template ni lah, yang ni tadi. Fi'il madhi majhul wazan 1. Ini wazan 1, ya. Dia ada satu wajah je, ya, fu'ila. Inilah acuan yang digunakan tadi, ya, membentuk kata terbitan, ya. Untuk membentuk kata terbitan dia kena gunakan acuan fu'ila. Tetapi bila membentuk kata terbitan dia ada alif baris bawah pula. So ini tak wujud. Tak ada kalimah Arab yang alif mengambil baris bawah. So dia kena tukarkan baris tu kepada qaf. Jadi bila dia tukar kepada qaf, dia tidak berbaris betul. Tapi tajwid pula salah. Tajwid qaf baris bawah tak boleh mengikut alif mad. Dia kena mengikut ya mad. Jadi alif mad ni kena tukarkan kepada ya mad. Jadilah kalimah qala. Qila, ya. Itulah bagaimana qila tu. Kalau kita tak buat pembentukan kalimah ni, tuan-tuan tidak akan faham, ya, macam mana qila ni terbentuk. Tuan-tuan tidak akan kenal. Tuan-tuan akan kenal hanya apabila memahami proses pembentukan kalimah ni. Sebab tu proses pembentukan kalimah ni sangat penting untuk kita belajar, ya, dan memahaminya untuk membantu kita mengenal kalimah. Ya. Seluruh kalimah dalam Al-Quran tu kita perlu dilakukan proses pembentukan kalimah, barulah kita faham. Ya. Kalau tidak kita tengok saja kalimah tu, kemungkinan besar kita tidak akan faham. Ya. Terutamanya kalimah yang membabitkan huruf ilah. Kalau yang tidak huruf ilah tu, dia straightforward sikit lah. Senang kita nak mengenal. Tapi yang terlibat dengan huruf ilah, huruf lemah, tuan-tuan kena mahirkan, ya, pembentukan kalimah ni. Jadi itulah. Jadi apabila
Makna. Dan makna. Kila. Akhir sekali makna lah ya. So bila kita dah ada makna dan kita buatlah terjemahan. Kat bawah ni boleh ya. Terjemahan ta, ra, jim, mim, alif, ha. No, makna tu ialah terjemahan lah ya. Terjemahan kalimah qila. Copy saja kat sini. Okay. Dan kita boleh akhiri dengan terjemahan. So terjemahan dia mestilah dibentukkan daripada kata dasar tu. Mesti makna, sebab tu kita penting untuk ada kata dasar dan makna tu. So kita ambil makna daripada kata dasar tu, ya, masukkan ke sini. Tetapi kata dasar ni bentuk aktif. Ya, so sedangkan ini bentuk pasif. Jadi kita pasifkan dia. So daripada berkata, kita kata bukannya berkata sebab dia aktif. So dikatakan, ya. So berkata ni kita ubah dia menjadi dikatakan. Kaf, ta, alif, kaf, nun. Itulah makna kepada qila. Ya, jangan berkata. Tapi konteks dia mesti berkaitan dengan kata dasar tu dan tukar dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau saya nak gunakan arrow pun boleh ya, nak bantu tuan-tuan ya, ambil makna kepada kata dasar tadi, sebab dia berpunca daripada kata dasar, kemudian pasifkan dia, daripada berkata yang aktif, pasifkan dia jadi dikatakan. So bermakna makna yang sebenar kepada qila ialah dikatakan. Okey, sadaqallahul azim. Kita sudah sampai ke hujung perkongsian kita hari ini dan kita besok kita akan sambungkan kepada kalimah yang seterusnya iaitu lahum, ya. Lahum tu dan kita akan juga terjemahkannya. Kita buat pembentukan kalimah juga yang tu dan kita akan terjemahkannya sehinggalah kita memberi makna kepada lahum dan kita beri makna kepada wa iza qila lahum sekali besok ya. So yang ni tuan-tuan boleh print screen dia ya, simpan dia dalam screenshot sekiranya kita nak menggunakan untuk perkongsian kita besok pagi ya. Tapi besok pagi kemungkinan besar kita akan menyambung kalimah mana dia selepas qila lah ya, 13 yang ni kita akan buat lahum pula ya. Lepas tu kita buat aminu, lepas tu kama amanan nasu ni kena buatkan sekali ya, sebab dia ini fa'il madhi dia, ini fa'il kena buatkan sekali ya, tak boleh asingkan ya. So itu kita akan buat besok pagi Sabtu insyaAllah ya. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل